Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini apabila membicarakan isu di manakah Allah, antara yang dibicarakan ialah hadis Allah di hadapan orang yang sedang solat. Lalu saya mendapat soalan yang bagus iaitu, Captain, bolehkah diterangkan apakah yang dimaksudkan dengan hadis Allah di hadapan orang yang sedang solat dan penjelasan para ulama tentang hadis itu. Jadi dalam video ini saya akan menjawab soalan tersebut. Saya mulakan dengan membaca hadis terbabit. Ia adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sila rujuk Sahih Al-Bukhari hadis nombor 390 atau penomoran lain hadis nombor 405. Dan Sahih Muslim hadis nombor 852 atau penomoran lain hadis nombor 547. Baik, saya baca hadis terbabit daripada lafaz Sahih Muslim. Ayuh sama-sama kita membacanya ya. Baik. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a nukhamatan fil qiblati fashaqqa zalika alaihi hatta ru'iya fi wajhihi. Okay, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kahak di kiblat, maknanya dinding menghadap kiblat. Maka nampak kesan tidak puas hati di air muka baginda, facial expression ya, nampak tak puas hati tentang perkara itu. Faqama fahakahu biyadihi, maka baginda bangun dan menggosok kahak itu dengan tangannya sendiri. Faqala, lalu baginda bersabda, inna ahadakum iza qama fi salatihi, sesungguhnya seseorang kalian apabila bangun melaksanakan solat, fa innahu yunaji rabbahu, maka sesungguhnya dia sedang bermunajat, sedang berkomunikasi dengan Tuhannya. Au inna rabbahu bainahu wa bainal qiblati, atau sesungguhnya Tuhannya berada di antara dirinya dan kiblat. Fala yabzukhanna ahadukum qibala qiblatihi, maka janganlah seseorang kalian meludah ke arah kiblatnya. Walakin an yasarihi, akan tetapi ludahlah ke arah kirinya, au tahta qadamaihi, atau di bawah kakinya. Summa akhaza tarafa ridaihi, kemudian baginda mengambil hujung kain selendangnya, kain selendang ada bahu, ambil di hujungnya, fabasaqa fihi, lalu meludah padanya. Summa radda ba'dahu ala ba'di, kemudian melipat satu bahagian ke atas satu bahagian lain. Faqala, lalu bersabda, au yaf'alu hakaza, atau buatlah seperti ini. Yang ini ludah di penghujung kain selendang masing-masing dan kemudian lipatlah ia ya. Baik, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua Sahih Bukhari juga, the next hadis seterusnya. Hadis yang pertama ini daripada Anas bin Malik. Hadis yang kedua daripada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a busaqan fi jidaril qiblati fahakkahu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kesan ludah di dinding kiblat, maka baginda menggosoknya. Summa aqbala ala nasi, kemudian baginda berpusing menghadap orang ramai. Faqala, lalu bersabda, iza kana ahadukum yusalli, apabila seseorang daripada kalian melaksanakan solat, fala yabsuk qibala wajhihi, maka janganlah dia meludah ke hadapannya. Fa innallaha qibala wajhihi iza shalla, kerana sesungguhnya Allah berada di hadapannya apabila dia solat. Okey, demikian dua hadis daripada lafaz Sahih Al-Bukhari. Baik, berdasarkan dua hadis ini terdapat beberapa pengajaran. Pertama, hadis-hadis ini melarang bagi sesiapa yang sedang solat lalu dia terpaksa meludah. Bukan suka-suka suruh ludah, tetapi terpaksa nak meludah agar dia tidak meludah ke arah hadapannya. Sebaliknya, ludahlah ke arah kiri
atau ke bawah kakinya atau ke dalam selendangnya. Larangan meludah ke arah hadapan adalah umum, baik seseorang itu sedang solat dalam masjid, sedang solat menghadap dinding masjid ataupun jauh dari dinding masjid atau di mana-mana jua. Jadi ia tidak terhad apabila sedang menghadap dinding masjid saja, ya. Kedua, hadis ini menerangkan bahawa apabila kita sedang solat, kita sedang bermunajat, kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah bersungguh-sungguh ketika solat dengan keikhlasan dan kekhusyukan. Ketiga, pengajaran ketiga, selendang yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah selendang serbaguna atau multi-purpose. Ia digunakan untuk pelbagai kegunaan seperti mengelak peluh, alas tidur, alas solat di permukaan yang panas ataupun bila nak sujud tanah panas sangat katakan, alas meletakkan makanan, untuk menutup muka apabila ada ribut pasir, sandstorm, dan sebagaimana hadis ini boleh juga untuk menyimpan air ludah atau kahak. Okay, ia bukanlah selendang yang diperbuat daripada kain mahal seperti songket, dilipat kemas dan dipin supaya ia tidak bergerak-gerak sebagaimana yang dipakai oleh sebahagian agamawan masa kini. Justru jangan terperdaya, jangan tertipu dengan cara pakaian mereka. Okey, baik. Pengajaran keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kalanya tidak suka atau marah, namun baginda mengawalnya. Dalam hadis yang kita baca tadi, baginda tidak puas hati apabila nampak kahak di dinding masjid yang menghadap kiblat. Dalam lafaz yang lain, riwayat Imam An-Nasa'i, tak silap saya, baginda kelihatan marah. Perasaan tidak puas hati atau marah itu kelihatan pada riak muka atau kita sebut facial expression baginda. Namun, baginda tidak marah, sebaliknya memberi tunjuk ajar kepada para sahabat tentang adab meludah. Maka di sini dapat kita belajar bahawa kadang-kadang memang ada perkara yang kita tidak puas hati, kita marah, tapi cuba mengawal kemarahan itu dan tukarlah ia kepada tunjuk ajar yang kita kata bermanfaat. Ini pesanan untuk diri saya sendiri juga. Pengajaran kelima, apabila nampak kahak ataupun kesan air ludah di dinding masjid, baginda membersihkannya sendiri dengan tangannya, menggosok dengan tangannya. Meskipun baginda seorang Rasul Allah, meskipun baginda pemimpin umat Islam, meskipun membersihkan kahak, air ludah adalah sesuatu yang boleh dikatakan menjijikkan, meskipun baginda boleh-boleh saja menyuruh sesiapa lain melakukannya, namun baginda tetap melakukannya sendiri. Ini adalah salah satu sikap terpuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia mengandungi mesej psikologi bagaimana seorang nabi Allah yang mulia membersihkan kahak, membersihkan kesan air ludah sehingga para sahabat yang melihat perkara itu, sebab ini berlaku di masjid dan kita tahu para sahabat ada di belakang, sebab apabila membersihkannya, baginda berpusing menghadap mereka dan mengajar adab kalau perlu meludahkan. Jadi it is in front of the crowd, in front of the companions. Okay, sehingga para sahabat bila melihat itu akan merasa malu untuk melakukan apa-apa lain yang mengotorkan masjid selepas itu. Ia juga menunjukkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyayangi para sahabat sebagaimana seorang ibu yang menyayangi bayinya sehingga sanggup membersihkan kotoran bayinya. Semua ini akan menyebabkan para sahabat radhiyallahu anhum merasa dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merasa senang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersedia untuk berkorban bersama baginda. Dan seandainya ada sesiapa yang sebelum itu ada perasaan tak puas hati ke terhadap baginda dalam sesuatu urusan lain, sesuatu isu lain, akan terus memadamkan perasaan itu. Baik,
Sekarang kita masuk ke perbahasan penting atau sebab soalan ditanya. Yang ini, apakah yang dimaksudkan sebagai yang kita baca tadi ya, sesungguhnya Tuhannya di antara dirinya dan kiblat. Juga lafaz yang kedua, sesungguhnya Allah di arah hadapannya apabila dia solat. Maka di sana terdapat dua cara memahaminya. Cara pertama ialah mentakwilkannya, bahawa yang dimaksudkan ialah memberi fokus dan kekhusyukan kepada Allah, atau keagungan Allah di arah wajahnya, atau pahala dari Allah di arah wajahnya, atau demi menghormati kiblat. Demikian secara ringkas yang saya nukil daripada Fathul Bari oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, edisi Maktabah Syamilah di depan saya sekarang ni. Boleh rujuk jilid 1 muka surat 508. Cara pemahaman kedua ialah menerima dan beriman bahawa ia adalah salah satu sifat Allah yang ini berada di hadapan orang yang sedang solat. Ini adalah pandangan ahli hadis. Bila disebut ahli hadis, sebagaimana saya ada jelaskan dalam video yang lain, ahli hadis, ahli asar, ahli hadis wal asar, Hanabilah, Salafiyah, mereka ni kumpulan yang sama meskipun nama sikit-sikit berbeza ya. Baik. Di sini saya menukil penjelasan Maulana Asri. Maulana Asri, semoga Allah memelihara beliau, seorang tokoh ilmuwan kita sendiri. Apabila mensyarahkan hadis ini, beliau berkata, yang kemudian telah pun dimasukkan dalam laman web, ahli hadis tidak takwil perkataan Nabi dalam hadis ini. Pada mereka, apabila Nabi bersabda bahawa Allah berada di antara orang solat dan kiblat, memang Allah berada. Bagaimana keberadaan Allah itu, mereka serah saja, sebab memang tidak akan sama keberadaan makhluk dan Allah. Sudah tentu tak sama dengan makhluk. Kita hanya letakkan keberadaan Allah itu sebagai yang layak baginya sahaja. Ini adalah sama macam perbincangan mengenai sifat Allah. Kalau Allah kata dia mempunyai tangan, memang Allah ada tangan. Tapi tangannya tidak sama dengan tangan makhluk. Tangannya adalah yang sesuai dengan kemuliaannya. Demikian ataupun sekian Maulana Asri. Apa yang saya baca ni ada dalam bentuk laman web. Link saya berikan dalam kotak description. Baik. Jelas ya, ada dua pandangan atau cara faham. Saya dan sahabat-sahabat Salafiyah yang lain, kami berpegang kepada pandangan kedua, namun kami menghormati pandangan yang pertama. Seterusnya, terhadap hadis ini timbul beberapa kemusykilan. Yang ini soalan lain pula, bukan daripada soalan WhatsApp yang saya dapat asalnya tu ya. Ada beberapa kemusykilan lain berdasarkan hadis ini. Kemusykilan pertama, bukankah berpegang kepada pandangan kedua menunjukkan adanya pertentangan dengan keyakinan yang berkata Allah di atas langit teratas, istawa alal arash? Penjelasannya, pertentangan hanya berlaku apabila sifat-sifat Allah, baik yang sedang kita bincang ini mahupun sifat-sifat yang lain, cuba difahami atau dipersoalkan berdasarkan kefahaman makhluk. Jika ia difahami sebagaimana layak bagi Allah dan bahawasanya Allah tidak sama dengan apa jua makhluknya, maka tidak berlaku pertentangan. Perlu diketahui bahawa apabila dikatakan Allah tidak sama dengan apa jua makhluknya, makhluk itu tidak terbatas kepada manusia, tetapi merangkumi pelbagai lain seperti masa, ruang, bunyi, jarak, fizik, angkasa raya, univers dan alam dan apa jua lain yang manusia kini mungkin belum menemuinya lagi. Bahkan jika hendak cuba difahami sifat Allah tersebut, kenapa hendak difahami secara negatif lalu dikatakan berlaku pertentangan? Kenapa tidak cuba difahami secara positif lalu dikatakan ia adalah kehebatan
dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam membicarakan apa yang dikatakan seolah-olah berlakunya pertentangan, ingin saya kongsikan di sini penjelasan oleh Syekh Asim Al-Hakim. Beliau ditanya soalan yang sama berkaitan hadis yang kita baca tadi, lalu antara lain beliau menjawab. So coming again to your question. The Prophet is telling us Allah Azza wa Jal is facing those who pray. So those who pray in China, and those who pray in the US, which is almost 12 hours apart, they are all facing Allah Azza wa Jal. And this means that Allah is so great, subhanahu wa ta'ala, that it does not fit into our imagination. We cannot imagine this. When the globe is like this, and we always say that Allah is above us. So one says, okay, Australia is down under. How is it possible? Akhi, this earth, this solar system, this galaxy, this universe is nothing compared to Allah Azza wa Jal. You cannot understand because we only think of 3 dimensions. But there are 4th and a 5th and a 6th and maybe God knows how many dimensions out there. So this is something that we cannot relate to because our understanding is limited to 3 dimensions. Now, this hadith has to be understood among all of the evidences of the Quran and the Sunnah. And here you would find that everything falls into place. Allah is in the height, fi sama. Allah Azza wa Jal is above everything. Allah is upon His throne. And the whole universe is like a ring tossed in a desert. A ring in a desert compared to the kursi, the place of the feet. And the kursi compared to the arsh, to the throne, is like a ring tossed in the desert. And Allah is greater than all of this. So definitely no one dares to interpret the hadith without understanding the whole concept of verses of the Quran and of the Sunnah, and without glorifying Allah the Almighty, and Allah Azza wa Jal knows best. Boleh faham ya dalam bahasa Inggeris? Link video dalam kotak description. Baik. Kemusykilan kedua, apabila ditanya di manakah Allah, kita nak jawab yang mana satu. Okay? Apakah di hadapan orang yang sedang solat? Apakah di langit terbawah? Atau apakah di atas langit teratas? Istawa alal arash. Okay? Jadi macam ada 3 tempat pula kan? Penjelasannya kita jawab bahawa Allah di atas langit teratas, istawa alal arash. Ini kerana banyaknya ayat Al-Quran dan hadis sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan sedemikian. Demikian juga kerana banyaknya ucapan para imam salafus soleh bahawa Allah di atas langit teratas, istawa alal arash. Maka kita yang mengikuti manhaj salafiyah berkata sebagaimana yang dikatakan oleh para imam salafus soleh. Pada waktu yang sama kita tidak nafikan Allah di langit terbawah dan di hadapan orang yang sedang solat, kerana semua itu selayaknya bagi Allah sesuai dengan kehebatan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada yang berkata ini adalah pertentangan, maka sila rujuk semula penjelasan bagi kemusykilan pertama. Apa-apa masalah berkaitan dengan sifat-sifat Allah, ia adalah kerana ia cuba difahami dengan akal, cuba difahami dengan kefahaman makhluk. Bukan saja dalam kes ini, tetapi dalam mana-mana kes lain. Bila dikatakan ada pertentangan, bila dikatakan ada kemusykilan, ia adalah kerana ia cuba difahami dengan kefahaman makhluk. That is the root of the problem. Baik, kemusykilan ketiga. Allah juga berfirman bahawa wahwa ma'akum aina ma kuntum, bermaksud dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Firman Allah ini telah ditakwilkan oleh salafiyah kepada ilmu Allah.
Persoalannya, kenapakah salafiyah tidak kekalkan firman Allah ini secara hakikat bahawa ia selayaknya bagi Allah? Sebagaimana hadis Allah di hadapan orang yang sedang solat dikekalkan secara hakikat bahawa ia selayaknya bagi Allah. Ini kerana jika dikatakan semua sifat Allah adalah selayaknya bagi Allah, tiada keperluan untuk mentakwilkannya langsung. Penjelasannya. Apabila kami menamakan diri kami sebagai salafiyah, bererti kami mengikuti generasi salafus soleh. Apabila generasi salafus soleh menjelaskan atau mentakwilkan firman Allah, wahwa ma'akum ainama kuntum kepada ilmu Allah, maka kami pun berkata sedemikian. Namun apabila generasi salafus soleh tidak mentakwilkan Allah di hadapan orang yang sedang solat, maka kami pun tidak mentakwilnya. Sebab itulah kami menyebut diri kami salafiyah, berarti kami mengikut manhaj para imam, para tokoh salafus soleh. Kalau mereka tak takwil, kita pun tak takwil. Kalau mereka boleh memahaminya selayaknya bagi Allah, kami pun berkata sedemikian. Okay? Selain itu, firman Allah, wahwa ma'akum aynama kuntum, boleh disalahguna sebagai dalil oleh mereka yang berkeyakinan Allah ada di mana-mana jua. Maka sebab itulah ia ditakwilkan kepada ilmu Allah. Bukan sekadar takwil saja, tetapi ada qarinahnya sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam video sebelum ini. Adapun hadis Allah di hadapan orang yang sedang solat, ia tidak boleh dijadikan dalil Allah ada di mana-mana, kerana dalam hadis yang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah jelaskan jika perlu ludahlah ke kiri atau ke bawah kaki. Seandainya Allah ada di mana-mana jua, maka Rasulullah akan melarang meludah ke mana-mana arah sekalipun ketika sedang solat. Baik, demikian 3 kemusykilan dan penjelasannya. Moga-moga penjelasan saya ini dalam menjawab soalan asal dan apa-apa kemusykilan tambahan berkenaan hadis terbabit dapat menjawab kemusykilan yang ada dalam orang yang bertanya dan juga mungkin di kalangan para penonton. Moga-moga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar, ke akidah yang benar dan ke arah mengenali Allah berdasarkan cara yang benar. Saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Jangan lupa dalam kotak description juga ada satu link di mana video-video saya yang lain yang saya jelaskan tentang sifat-sifat Allah telah saya himpun dalam sebuah playlist jemput tonton, jemput semak supaya kita dapat faham isu ini dengan baik. Saya bukan sekadar menjelaskan tetapi juga menjawab syubhat-syubhat, keraguan-keraguan yang pernah dilontarkan ke atas manhaj salafus soleh dalam memahami sifat-sifat Allah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.